Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 82. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 83 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 83 surah An-Nisa ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sikap setengah orang-orang yang lemah keimanan dalam hati mereka, atau mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya masuk daripada golongan orang munafik. Kata Allah Ta'ala, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Apabila datang kepada mereka satu perkara, satu khabar berita, yajibu kitmanuhu, yang sebenarnya berita ini mesti disembunyikan. Yang mana berita ini minal amni awil khawfi, berita yang kadang-kadang bertujuan untuk mendatangkan keamanan, khabar berita kepada orang-orang beriman, awil khauf, ataupun berita yang menakutkan kepada mereka, adha'u bih, mereka terus menghebahkannya, mereka terus menyebarluaskannya tanpa mereka cuba untuk memastikan berita tersebut, tanpa mereka cuba untuk cek berita tersebut. Maka dikatakan para ulama, min sifatil munafiqin, antara sifat orang munafik, isya'atul akhbar bila tathabbut, mereka suka menghebahkan suatu berita tanpa mencari tahu kebenaran berita tersebut, tanpa berusaha memastikan berita tersebut. Kenapa mereka buat macam tu? Liyatarriban nas, mereka nak mengacaukan orang. Mereka nak membuat orang takut. Mereka nak membuat orang tidak dalam keadaan yang stabil. Maka daripada ayat ni Allah Ta'ala hendak mendidik kita
supaya kita tidak tergesa-gesa daripada menghebahkan suatu berita yang sampai kepada kita, sama ada berita itu berita yang positif ataupun yang negatif. Jangan terburu-buru untuk menghebahkannya, untuk menyebarluaskannya. Ya. Zaman ni kita berada pada zaman yang begitu moden, di mana segala sesuatu kita mudah hebahkan kepada orang ramai melalui media, ya, melalui media sosial yang ada pada hari ini. Mudah kita nak hebahkan. Maka ayat ini perlu untuk kita renungkan bahawa orang-orang yang beriman, mereka tidak mudah untuk menyebarluaskan atau menghebahkan khabar berita yang sampai kepada mereka, sama ada khabar berita itu berupa keamanan atau berita yang baik, berita yang menggembirakan, atau berita yang menakutkan, kecemasan dan lain sebagainya. Mereka tidak mudah untuk melakukan itu, ya. So Allah Subhanahu wa taala mendidik dekat sini, kata Allah Taala, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Kata Allah Taala, padahal kalau mereka kembalikan sahaja kepada Rasulullah atau kepada ulul amr di antara mereka, tentulah itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Ya, jadi dekat sini Allah Ta'ala mendidik ataupun mengajarkan supaya seandainya sampai khabar berita itu, sama ada tadi berita yang berisi keamanan ataupun kecemasan, sepatutnya mereka itu tidak tergesa-gesa untuk menyebarluaskannya, ya, tetapi sepatutnya mereka rujuk dahulu kepada Rasulullah. Semasa Rasulullah SAW dahulu masih ada, sepatutnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ila ulil amri minhum, ataupun kepada ulil amr. Ulil amr dekat sini siapa? Ulil amr ni ada ulama mentafsirkan pihak berkuasa, dan ada juga mentafsirkan kepada ahli ilmu, para ulama, orang-orang cerdik, alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masalih, yang mana mereka mengetahui banyak perkara dan banyak perkara kebaikan. Jadi Allah Ta'ala mendidik, mengajarkan supaya sepatutnya apabila sampai khabar berita, sama ada khabar berita itu berupa berita keamanan ataupun kecemasan, rujuk dahulu kepada Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, maka rujuklah kepada ulil amr, kepada orang berkuasa atau kepada orang yang berilmu, yang faham tentang perkara itu, ya, yang mereka mempunyai pengetahuan yang luas. Rujuklah kepada mereka. La'alimahu alladhina yastanbituna min, ya, mereka nanti dengan ilmu mereka dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Jadi orang-orang yang berilmu tu yastakhrijunahu bi fikrihim wa ara'ihim as-sadidah wa ulumihim ar-rashidah. Mereka dapat mengeluarkan atau mengambil sesuatu yang penting daripada khabar berita itu dengan pemikiran mereka, dengan pandangan-pandangan mereka, dengan ilmu mereka. Ya, rujuk kepada mereka. Maka dalam perkara agama pun sepatutnya kita macam tu. Apatah lagi di zaman fitnah macam sekarang ni, maka kita semestinya kurangkan daripada menyebarkan khabar berita yang sampai kepada kita. Kadang-kadang berita palsu ni memang sengaja dibuat orang, lalu mereka sebarkan supaya disebarkan orang lain lagi. Akhirnya itu dapat merosakkan keamanan, kestabilan dan menimbulkan pelbagai macam fitnah. Maka orang-orang beriman
mereka dinasihatkan ketika mana banyak fitnah berlaku supaya imsakul lisan, supaya tahan lisan kita. Kalau hari ini tahan jari kita. Mungkin kita tak banyak bercerita, tetapi banyak menulis, banyak share. Tahan, ya. Wa manhajul mu'min fil fitani imsakul lisan. Manhaj orang beriman ketika mana banyak fitnah berlaku, banyak huru-hara berlaku, imsakul lisan, tahan lisan kita, tahan tangan kita kalau pada hari ini. Maka kalau ada perkara-perkara yang muncul, ada khabar berita yang sampai, pergilah tanyakan kepada orang yang alim. Pergilah tanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang itu. Jangan kita mengambil kesimpulan. Sebab kalau kita mengambil kesimpulan sendiri, sangat mungkin kita mengambil kesimpulan yang salah. Dan jangan mudah pula kita menyebarluaskan itu, menghebahkan sana sini. Ya, ini bukan manhaj daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni, beliau mengatakan wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyah. Pada ayat ini terdapat satu dalil kaedah adab. Apa dia? Wahya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur, apabila ada satu perbahasan daripada pelbagai perkara, yang bagi ayyatawalla man huwa ahlu lidzalik, sepatutnya yang menghandle itu, yang menguruskan itu ialah orang yang pakar. Ya, orang yang pakar. Kenapa? Fa innahu aqrabu ila as-shawab. Kerana kalau orang yang pakar yang handle, itu lebih hampir kepada kebenaran. Wa fihi an-nahyu 'anil 'ijlah wa at-tasarru' li nashr al-umur min hin sima'iha. Dan ayat ini juga melarang kita daripada tergesa-gesa mendedahkan, menyebarluaskan perkara-perkara khabar berita yang kita dengar. Tak boleh macam tu. Serahkan kepada orang-orang yang pakar dalam bidang itu, maka insya-Allah mereka akan dapat mengambil keputusan yang tepat, ya, apakah ini boleh disebarluaskan ataupun tidak. Ya. Sebab berita yang disebarluaskan ni, dia memberi impak yang luar biasa. Dahulu ada kisah hadithul ifk, kisah di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah, dan berita itu menyebar luas, didedahkan ke mana-mana, dihebahkan ke mana-mana, sampai-sampai Allah Taala menurunkan surah An-Nur untuk memperingatkan mereka akan perkara tersebut. Ya. Allah Taala mengatakan mungkin itu dalam pandangan mereka perkara biasa, perkara kecil, tetapi itu adalah perkara besar di sisi Allah Ta'ala. Mungkin bagi setengah orang menyebarluaskan khabar berita yang sampai kepada dia, dia ingat itu benda biasa. Dia tidak tahu itu perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi sampai berita itu boleh merosakkan hubungan, tidak menstabilkan negara, keamanan dan lain sebagainya. Tak boleh. Jadi tidak semua khabar berita boleh kita sebarluaskan. Mesti ada filter, mesti ditapis. Siapa yang menapis ini? Mereka yang pakar. Dahulu ada Rasulullah, maka Rasulullah SAW lah yang menapis. Hari ini tak ada Rasulullah. Siapa yang kena tapis? Yang menapis itu ialah pihak berkuasa ataupun orang-orang yang berilmu, ahli ilmu. Mereka yang mesti menapis ni. Tak boleh semua khabar berita disebarluaskan. Dan orang yang suka menyebarluaskan terus khabar berita tanpa dia cek terlebih dahulu, tanpa dia rujuk terlebih dahulu kepada orang yang pakar, itu adalah min sifatil munafiqin. Itu adalah antara sifat orang-orang munafik. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala berfirman,
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan kecuali sedikit sahaja. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, seandainya bukan kerana limpah kurnia Allah dan rahmat Allah Ta'ala kepada manusia ni, pasti kita ini akan mengikut syaitan, melainkan sedikit sahaja. Kerana taufik Allah, kerana pertolongan Allah Ta'ala lah kepada kita, sehinggakan kita selamat daripada was-was syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Seandainya Allah Ta'ala tidak melimpahkan kurnianya berupa taufik dan kasih sayangnya kepada kita, kita ni semua, hampir semua kita akan menjadi pengikut syaitan. Maka ketika mana kita dapat meninggalkan maksiat, ketika mana kita dapat meninggalkan bisikan-bisikan syaitan, hakikatnya bukanlah kerana kita hebat, tetapi kerana limpah kurnia dan kasih sayang Allah Ta'ala dengan kita. Maka dikatakan para ulama, idza a'jabta nafsak li ajali ma qumta bihi min ibadat, apabila engkau rasa takjub dengan dirimu daripada ibadat-ibadat yang engkau lakukan, maka ingatlah ayat Allah Ta'ala ni, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan kerana limpah kurnia dan kasih sayang Allah, kamu akan mengikut syaitan. Jadi kalau kita mampu melakukan ibadat, misalkan banyak, kita dapat menolak bisikan-bisikan syaitan, maka jangan takjub dengan diri sendiri, jangan rasa hebat, ya, sebab yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu juga la ta'jab kathiran bi'aqlika wa ilmika wa syahadatika. Jangan engkau rasa takjub dengan banyaknya akalmu, dengan cerdiknya engkau, dengan ilmumu, dengan apa nama, dengan syahadatmu, dengan apa kita sebut, dengan ijazahmu, ya. Jangan takjub dengan itu. Seandainya Allah tak beri taufik kepada kita, Allah tak curahkan rahmatnya kepada kita, kita ni takkan jadi orang baik. Kita ni akan ikut syaitan, kerana bisikan syaitan tu luar biasa dahsyat. Maka yang dapat menyelamatkan kita itu adalah Allah Ta'ala. Sebab itulah ketika mana kita merasakan gangguan-gangguan daripada syaitan, Allah Ta'ala perintah kita supaya membaca a'udzubillah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kita dah mulai merasakan ada was-was daripada syaitan, ada bisikan-bisikan daripada syaitan, maka kata Allah, fasta'idz billah, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kerana kalau tanpa pertolongan Allah Ta'ala, sukar kita dapat melawan bisikan syaitan, sukar kita dapat melawan ajakan syaitan itu. Tetapi dengan pertolongan Allah, dengan limpah kurnianya, dengan taufiknya, dengan rahmatnya, kita dapat selamat daripada was-was ataupun bisikan-bisikan jahat yang datang daripada syaitan, ya. Baik, kita teruskan ayat 84. Pada ayat 84 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Oleh itu, berperanglah wahai Muhammad pada jalan Allah untuk membela Islam dari pencerobohan musuh.
engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Dan berilah perangsang kepada orang-orang yang beriman supaya turut berjuang dengan gagah berani. Mudah-mudahan Allah menahan bahaya serangan orang-orang kafir itu. Dan ingatlah, Allah amat besar kekuatannya dan amat berat azab seksanya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqatil fi sabilillah. Maka hendaklah engkau berperang di jalan Allah wahai Muhammad. Li'a'la'i kalimatihi, untuk meninggikan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mengagungkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Wa harridil mu'minin, dan berilah motivasi, semangat kepada orang-orang beriman. Ya. Seulang balik, faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau wahai Muhammad di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak, engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbuatan orang lain. Ya, laisa laka qudrah ala ghairi nafsik, tak ada kuasa bagimu terhadap orang lain, sehingga kan fala tukallafu bi fi'li ghairuk, maka engkau tidak dibebani oleh kerana perbuatan orang lain. Maka tugasan Nabi alaihi salatu wasallam ialah berdakwah. Apabila mereka menolak, tidak mahu beriman, tidak mahu menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka itu bukan menjadi tugasan Nabi. Ya. Kemudian Allah mengatakan waharridil mu'minin. Ya. Dan berilah perangsang kepada orang-orang beriman supaya mereka ikut turut berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ni Allah perintahkan Nabi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang di jalan Allah, dan Allah Taala perintahkan Nabi supaya memotivasi orang-orang yang beriman supaya ikut serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Taala sebut, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan dengan kamu berperang di jalan Allah, dengan kamu memotivasi orang-orang yang beriman supaya ikut serta berjuang di jalan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, Allah Ta'ala menahan, ya, bahaya orang-orang kafir. Allah Ta'ala menahan kejahatan-kejahatan orang kafir. Kenapa? Kerana kamu berjuang dan kamu saling menguatkan, saling memotivasi satu dengan yang lain. So daripada sini kita melihat bahawa walaupun Allah Ta'ala kuasa membinasakan orang-orang kafir, tetapi Allah Ta'ala perintahkan untuk tetap berjuang di jalan Allah. Maka kita tak boleh sekadar duduk diam saja. Tetapi kalau sekiranya ditanya, kuasa tak Allah Ta'ala menghancurkan orang-orang kafir, untuk menghancurkan musuh-musuh Islam? Mesti Allah Ta'ala kuasa. Tetapi sunnatullah, sudah menjadi satu ketetapan Allah Ta'ala, kita kalau nak mendapatkan sesuatu, kita mesti berusaha. Usaha itu, majulah ke medan perang dan berilah semangat kepada sesama orang beriman supaya mereka ikut bangkit bersama. Mudah-mudahan dengan usaha itu, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, mudah-mudahan dengan itulah Allah Ta'ala menahan bahaya kejahatan orang kafir. So artinya, seandainya didapatkan kemenangan dalam menghadapi mereka, orang-orang kafir, itu bukan kerana kekuatan, tetapi kerana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila, dan ingatlah Allah amat besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya, ya. Sangat dahsyat kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan azab Allah itu sangat berat azab seksanya. Baik, kita teruskan ayat 85. Ayat 85 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Yang bermaksud, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menyebutkan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapat bahagian pahala daripadanya. Apa maksud syafaat dekat sini? Syafaat dekat sini ialah al-mu'awanah ala amrin minal umur, menolong terhadap satu perkara. Itu maksud syafaat. Ya. Maka ada syafaat yang baik dan ada syafaat yang buruk. Ada pertolongan yang baik dan ada pertolongan yang buruk. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala mengatakan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan bahagian pahala daripadanya. Kalau kita bantu orang untuk melakukan kebaikan, ya, kita bantu mereka sehinggakan mereka dapat melakukan kebaikan, maka kita mendapat bahagian pahala daripadanya. Ya, mendapatkan bahagian daripadanya. Wala yunqasu min ajril asil, dan tidak akan dikurangkan daripada pahala asal sedikit pun. Ya, maka dalam hadis pun Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin ka fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan. Man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, jadi kita perlu untuk membantu orang dalam melakukan kebaikan. Kalau kita tak dapat melakukan kebaikan tu, sekurang-kurangnya bantulah orang yang sedang melakukan kebaikan, maka insya-Allah kita akan dapatkan ganjaran daripadanya. Kita akan dapatkan pahala daripadanya, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, yakul lahu kiflum minha, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Jadi sebagaimana syafaat yang baik tadi mendatangkan pahala, macam itu jugalah memberikan syafaat yang buruk, pertolongan yang buruk kepada orang, itu juga akan menyebabkan kita mendapat dosa. Maka sesiapa yang membantu orang lain dalam melakukan dosa, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukan itu dapat dosa. Ya, maka jangan pernah tolong orang, bantu orang untuk buat dosa, kerana kita akan mendapatkan dosa sebagaimana dia dapat dosa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Ta'ala atas segala sesuatu syahidan, maha menyaksikan, hafizan, maha memperhatikan, hasiban, ya, ala hadhil a'mal, dan menghisap seluruh amal-amal ini. Maka Allah Ta'ala tutup ayat ni wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu ni. Ya, Allah Ta'ala nak mengkhabarkan bahawa syafaat yang baik dan syafaat yang buruk, pertolongan yang baik atau pertolongan yang buruk, itu semua disaksikan Allah, dan Allah Ta'ala akan membalas setiap-tiap daripada itu. Walaupun mungkin orang lain tidak tahu bahawa kita ikut menolong kebaikan tu, Allah Ta'ala pasti tahu. Macam itu juga
Mungkin orang tidak tahu kita ikut membantu keburukan itu, tetapi Allah Ta'ala Maha tahu. Tidak ada sesuatu yang luput daripada pengawasan Allah. So segala sesuatu yang kita perbuat itu akan diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala balasan nanti, ya. Baik, kita teruskan ayat 86. Allah berfirman, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa menghitung tiap-tiap segala sesuatu. Baik, pada ayat 86 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu pendidikan yang luar biasa kepada kita, ya. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyatin, apabila kamu diberikan satu tahiyah. Apa yang dimaksudkan dengan tahiyah? Tahiyah itu maksudnya, kata para ulama, ialah al-lafzu as-sadir min ahadil mutalaqiyaini ala wajhil ikrami wad du'a. Tahiyah itu ialah lafaz yang muncul daripada salah seorang daripada dua orang yang berjumpa dalam bentuk memuliakan ataupun mendoakan. Itu yang disebut dengan tahiyah. Berjumpa dua orang, kemudian salah satu mengucapkan kata-kata yang memberikan penghormatan ataupun doa. Itu yang dimaksudkan dengan tahiyah. Maka pada ayat ini Allah mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyatin, apabila kamu diberikan satu penghormatan, ya, satu ucapan penghormatan, satu ucapan doa kepada engkau, ya, seperti misalnya ada orang mengucapkan salam. Ucapan salam itu bahagian daripada tahiyah, ya, bahagian daripada penghormatan sekaligus juga doa. Misalnya ada orang ucap salam dengan kita, maka fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka berilah penghormatan kepada dia yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya sama dengan apa yang dia ucapkan. Maka kemudian para ulama mengatakan, seandainya ada orang mengucapkan salam kepada kita, ya, misalkan dia ucapkan Assalamualaikum, maka sunat kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia hanya ucapkan Assalamualaikum, maka sunat kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan penghormatan yang lebih panjang dan lebih baik. Jangan sampai kita balik, ada orang ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam. Itu kurang, ya, kurang. Allah mengatakan, kalau orang memberikan satu penghormatan kepada engkau, mengucapkan tahiyah kepada engkau, maka berilah penghormatan yang lebih baik daripada itu, yang lebih ahsan daripada itu, ya. Aurudduha, ataupun balas dengan yang sama, kurang tak boleh, ya. Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebenarnya boleh untuk kita fahami dengan dengan pemahaman yang lebih luas, bahawa dalam hidup kita ni, kalau orang hormat kepada kita, maka berilah penghormatan yang lebih kepada orang lain. Jangan sampai orang hormat dengan kita lalu kita rendahkan orang. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran ialah supaya kita memberikan penghormatan yang lebih baik, yang lebih ihsan kepada orang lain, atau sekurang-kurangnya balaslah dengan penghormatan yang sama dengan apa yang dia beri kepada kita. Ini berlaku misalnya saat kita mengucapkan salam dalam perbicaraan,
ya, dalam sikap dan sebagainya. Kalau orang memberikan penghormatan kepada kita, balaslah dengan penghormatan yang lebih kepadanya, aurudduha, atau sekurang-kurangnya balas dengan penghormatan yang sama rata. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa menghitung tiap-tiap segala sesuatu. Apa yang kita perbuat itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, membalas penghormatan orang itu akan dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ini bukan perkara yang remeh-temeh, semua nanti akan masuk dalam hisab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, pada ayat 87 Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah mengatakan, Allah, tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Sesungguhnya Ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, hari yang tidak ada syak, tidak ada ragu padanya. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Allah itu la ilaha illahu, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kemudian Allah itu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah Ta'ala pasti akan menghimpunkan kita pada hari kiamat yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Hari kiamat itu sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan pada, dan itu nanti Allah Ta'ala himpunkan kita di sana. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jawapannya tidak ada. La ahada asdaqu minallah, tidak ada seorang pun yang paling benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seoleh kerana itu, ya, sepatutnya kita benar-benar mempercayai, mengimani kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tidak ada perkataan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling baik selain daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka amat pelik apabila manusia lebih percaya dengan kata-kata manusia berbanding apa yang Allah Ta'ala sebut. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni, ayat 83 sehinggalah ayat 87. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan sebentar tadi bermanfaat bagi kita, dapat kita faham dengan baik dan kita ambil pengajaran daripadanya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.